73.74. Okay, 73.74. Good. Alright, 73.74. Kita tengok balik soalan. Thank you, Eli. 73.74. Baik, soalan nak dalam radian. So, kita jawab sekali lagi. Terus tukar kepada radian. Okay, terus kita tukar kepada radian. Maksudnya, sebenarnya tukar kepada radian ni tak ada markah lah. Sebab satu markah je, nampak tak? Terus tak tengok jawapan je. Jadi, kamu boleh terus tekan kalkulator kalau dah mahir. Ataupun kalau tak mahir, kamu tunjuklah satu-satu. 73.1474 bahagi 180 dulu darab pi. Pi tu boleh ambil dalam kalkulator ataupun boleh tekan apa-apa nilai yang kamu nak lah. Sebab dalam soalan tak mention kan. Dia tak ada bagi pi sama dengan berapa. Dia tak cakap pi berapa. Jadi, kamu boleh tekan kalkulator tu yang ada pi. Alright, so kamu dapat berapa? Dapat tak jawapan ni? 1.29 ni Pak. 1.287. Okay, 1.287 billing. Alright, very good. 1.287 radian. So dapatlah jawapan Okay, satu markah saja. So jalan semua ni tak dia tengok pun. Dia tengok jawapan je. Mesti betul jawapan. 1.287 radian. Dan cikgu rasa jawapan ni titik tempat perpuluhan tu memang 287. Round dengan betul. Okay, sebab kamu boleh ambil pi daripada calculator. Okey, kemudian cari perimeter rantau yang berlorek. Alright. Bila kita dah dapat satu info, terus kita masukkan nilai tadi. Sudut apa yang kita dapat ni tadi? 1.287. Okey. So, kalau sini 6, sini 8 bawah. Kamu guna Pythagoras theorem, kita dah dapat sini berapa ni? PO berapa? PO tu berapa kelas? 6, 8, 10. Okey, Lian Cik jawab 10. Good. 6, 8, 10. Jadi kita ingat kita dah ada sudut ni 1.287 tadi. Perimeter rantau yang berlorek. Perimeter maksudnya ukur lilit sahaja. Jadi kalau kita tengok perimeter, ini adalah PTQ ni adalah lengkuk untuk sektor bulatan ini. Jadi kita ambil J darab theta lah. J theta untuk yang pink ni. Yang merah cikgu letak ni. So jejari dia sebab bulatan OPQ jejari dia 10 lah. Okey. Kemudian satu lagi bahagian yang membatasi dia adalah pada ini luar. Okey, luar ni. PUQ. Dan PUQ tu adalah separuh bulatan daripada ini jejari dia. Okey. Jadi panjang lengkuk kita guna J theta juga. Cuma jejari dia adalah 6. Dan theta dia adalah 180 darjah pi radian. Okey. Betul kan cikgu kalau cikgu salah kalau cikgu termiss mana-mana. Baik, sekarang kita akan kira. Ambillah yang mana-mana dulu. Kita nak cari panjang lengkuk kan. Perimeter rantau yang berlorek. Jadi ambil yang pertama J theta. J theta tambah J theta yang kedua. Okay, yang ni J theta yang pertama cikgu yang warna pink tu. So jejarinya adalah 10 darab tetanya tadi kita cari. Mesti dalam radian 1.287 tambah, okay, untuk hijau ni pula. Yang hijau ni bulatan dia berpusat M. So jejarinya adalah 6. 6 darab tetanya 180 darjah. 180 darjah adalah pi radian. So 6 pi. Baik, tekan saja kalkulator apa jawapan yang kamu dapat. Okey, cikgu tunjuk nanti 3 markah mana datang. Okey. Dapat berapa? 10 darab 1.287 tambah 6 darab pi. 73.74 tadi. Cepat. Berapa dapat? Dapat tak jawapan dia? 31.72. 31.72. Panjang. Lian J tunjuk. Okey. Sini 12.87. Cikgu tunjuk. Ambil yang tu. 12.87. Sebelah kiri, sebelah kanannya adalah 18.85. Okay, and then good. 31.72. Alright. So ada 3 markah. Cikgu rasa kamu pun dah pandai agak di mana dia akan bagi markah. Okay.
Okey, kalau tak boleh agak lagi cikgu tunjuk. Yang pertama mesti dia beri pada kamu gunakan formula J theta ni. Kamu gunakan, maksudnya salah satulah. Di sebelah kiri pun boleh bagi markah, di sebelah kanan pun boleh bagi markah. Mana-mana satu kamu guna formula J theta. Okey. Jadi katakan cikgu bagi sini satu markah diguna formula. Yang kedua idea untuk tambah ini. Okey, kamu tahu kena tambah dua-dua itu. Itu markah yang kedua. K1, sini K1 dan yang ketiga of course jawapan lah. 3 markah. Ingat kalau kamu tak tahu buat sekalipun, kamu tahu panjang lengkuk J theta. So buat saja di mana-mana, mungkin jawapan kamu tu ini je. Kamu pun buat S sama dengan J theta. So kamu pun isi yang kamu nampak kat situ adalah 10 darab 1.287. Kamu tak habis kira pun, biar kat situ. Kamu dah ada satu markah walaupun ini saja jawapan kamu. Okey, walaupun kamu tak tambah dengan apa-apa, kamu dah tak tahu nak buat mana. Okey, tak apa. Sekurang-kurangnya kamu tahu mesti ada nak cari J theta. Kalau luas mesti nak guna setengah J kuasa 2 theta. Okey, faham Cikgu harap kamu faham macam mana markah diberi. So never leave your answer empty. Okey, jangan tinggal kosong. Takkan kamu tak tahu J theta, takkan kamu tak tahu setengah J kuasa 2 theta kan? Okey. Buat apa yang kamu tahu. Alright, next soalan yang seterusnya diminta luas PMQT. Okey, PMQT dia minta luas. Mana dia? PMQT. Okey, soalan itu. PMQT itu adalah luas tembereng kalau kita perhatikan ini. Betul? Luas tembereng sana kan? PMQT. Okey, macam mana formula luas tembereng? Ingat lagi tak? Kamu cari luas sektor dulu. Ambil luas sektor yang besar ni dulu. Kemudian kamu kerjasama. Okey, cari luas sektor besar ni dulu. Kemudian tolaklah luas segitiga tu. Ataupun kita boleh guna formula setengah J kuasa 2 theta tolak sin theta. Okey, itu khas untuk luas tembereng. Yang cikgu lorikkan lah sebab dia bagi di situ PMQT adalah luas tembereng. Jadi cari luas sektor dulu setengah J kuasa 2 theta, luas sektor semula. POQT tolak luas segitiga tu. Luas segitiga tu adalah setengah darab tapak darab tinggi boleh. Nak guna setengah J kuasa 2 theta pun boleh. J kuasa 2 sin theta pun boleh. Mana-mana yang kamu rasa selesa. Okey, kalau kat sini setengah darab tapak darab tinggi pun boleh. Kan? 6 darab 8, 48 bahagi 2 dapat 1 segitiga. Okey, darab 2 balik dapat 2 segitiga tu. Mana-mana yang kamu rasa selesa. Okey. So kita teruskan setengah J kita ambil kalau cikgu guna formula tu J-nya adalah 10 kuasa 2. Okey, tetanya masih lagi teta yang sama 1.287. Teta tolak sin teta. Okey, teta ini dalam radian. Bila ada sin cos tangent, sudut teta itu mesti dalam darjah. Okey, kalau dalam darjah yang tadi ni lah 73.74. 73.74. Okey, terus tekan kalkulator. Berapa jawapan kamu dapat? Okey, dapat berapa? Cikgu tak pasti jawapan ni betul ke salah. Cikgu rasa macam ni salah je. Cuba kamu dapat berapa? Dapat tak? 16 dapat Oh, dapat. Okay, 16.35 dapat ni. Okay, semua orang dapat. Okay, very good. 16.35. Betul ni? Setengah 10 kuasa 2 theta tolak sin theta. Betul Oh, dapat. Ibu kata. Saya cuba bahasakan apa yang Ibu cakap tu dalam bentuk lisan. Dapat. Alright. So, 3 markah lagi. Samalah macam tadi. Kan cikgu dah bagi tahu sebab biasanya kalau soalan luas dia mestilah nak tengok kamu cari luas guna sebab ini tajuk bulatan kan. Okay, bila tajuk bulatan mesti nak tengok panjang lengkuk, formula kamu tahu guna, mesti nak tengok luas kamu tahu guna formula dia. Ini setengah J kuasa 2 theta ini untuk luas. Jadi
tolak. Dia terus tolak ni sebab 3 markah kan. Okey, cari luas ini 1 markah. Luas segitiga, ini segitiga 1 markah dan jawapan 1 markah. Alright, sebab ada segitiga tu, kamu cari aja segitiga punya luas terus dah ada markah. So faham tak soalan ni? Let's say kamu tak tahu nak buat lengkap macam cikgu tunjuk ni. Kamu pun cari, oh mesti nak kena tolak segitiga. Okey, kamu cari luas segitiga pun kamu guna formula pun bukan formula dalam bulatan yang kita belajar ni. Setengah J kuasa 2 sin theta. Kamu cari, okey, setengah darab tapak. Tapak dia kamu kata 8, darab tingginya 6. Okey, itu satu segitiga. Okey. Kemudian nak cari segitiga besar kena darab dengan 2. Okey, kamu buat ini saja dah dapat markah. Belum kira sampai habis. Okey, nampak tak? Markah tu diberi sikit. Ataupun kamu cari setengah J kuasa 2 theta je. Setengah masuklah jejari kamu nampak 10. Tapi kena masuk jejari yang betul lah. 10 kuasa 2 tetanya kamu pun masuk 1.287. Lepas tu kamu tinggal jawapan. Tak kira pun guna kalkulator. Tengok kat sini pun dah bagi markah. Okey, cikgu anggapkan dalam senarai tu ini je yang kamu tulis. Kamu dapat 1 markah. Ataupun mungkin ini je kamu tulis. Kamu dapat 1 markah. Tak kira pun lagi jawapan dia berapa kan. Dia tengok gantian pada formula, barulah final tu answer jawapannya. Okey, faham ke? Ada faham ke tak ada faham? Faham Faham tak? Senang je nak dapat markah kan? Lagi bagus kalau dapat markah jawapan penuh. Okey. Alright, next kita sambung. Area of the shaded region. Okey, kawasan ni. Dia nak yang berlorek luasnya. Sekali lagi dia test kamu dengan luas. Okay, luas kawasan yang berlorek. Idea kena ada. Macam mana nak dapat luas kawasan yang berlorek tu? Okay, kamu kena perhatikan baik-baik gambar rajah tu. Okay, tadi kamu sudah cari luas ni. Yang ini kita dah cari tadi luas ni dekat soalan atas. Sekarang tinggal kamu cari luas separuh bulatan tolak luas tembereng kecil tu. Okay. Tak adalah susah pun. Dah diberi 3 markah tu banyak tu. Okey, cari luas separuh bulatan, luas PMQU tolak luas tembereng PMQT. Okey. PMQU adalah separuh bulatan ataupun luasnya kita boleh guna setengah jejari kuasa 2. Okey, bila kita tengok PMQU, ambil jejari yang betul lah. Jejari dia. Jangan ambil sini. Jangan ambil 10. Ambil sini. Okey, jejari situ adalah 6. So, jangan ambil jejari lain. Sebab kita nak cari separuh bulatan. Jadi, jejari dia 6 kuasa 2 dan theta dia adalah 180 darjah. Okey, 180 darjah pi radian. Okey, tolak. Yang ni tak payah kira dah. Kita dah kira kat atas tadi. 16.35. Tolak 16.35. Okey, berapakah? Berapa jawapan? Dapat tak jawapan ni? $40.2 dapat? 40.206 tu dapat ya Lian Ji, Iva? Okay, very good. 40.206 cm persegi. Okay. Jadi 3 markah lagi, banyak jugalah cikgu nampak dia bagi markah. Okey, 3 markah tu kita tengok. Ini dah kira tadi, dia tak bagi markah lagi lah. So akan bagi markah pada sini. Okey, 1. Pada menolak, kamu tahu kena tolak. Kamu tunjuk tolak. 1 markah dan jawapan 1 markah. Okey, so kita teruskan. Laju sikit, kamu pun faham. The area of the whole region. Okey, semua. Area semua. Maksudnya semua gambar rajah ni lah. Ini segi 4 dan ini separuh bulatan. Kita ambil terus segi 4 besar ni. Ini 12, ini adalah 8. 12 darab 8 yang pertama. Kemudian yang kedua ini luas separuh bulatan. Kamu boleh ambil pi j kuasa 2 bahagi 2. Tak ada masalah kan? Ataupun kamu boleh ambil setengah j kuasa 2 theta bahagi 2 lah. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. Kamu boleh ambil setengah jejari dia tadi 6 kuasa 2
Kemudian theta dia tadi 180 pi. Oh, kita dah cari tadi kan situ. Sini kita dah tahu. Okey, kemudian tambah dengan segi 4 saja. Okey tak? Okey, kita cari luas segi 4. PSRQ tambah luas sektor PQU. Okey, jadi segi 4 tu terus ambil 8 darab 12. Tu dia. Panjang darab lebar tu 12 tambah PQU tadi kita dah kira kat atas, tak tulis pula berapa. 6 kuasa 2 theta dia pi. Ni separuh bulatan. Okey, berapakah? 3 markah lagi. Nampak tak? 15256. Okey, berapa jawapan kamu kelas? Dapat sama Lian J? Ibu pun dapat 15256. Okey, very good. 152.56. So cikgu harap kalau dapat soalan-soalan macam ni, kamu tahulah apa yang dia nak. Okey, penggunaan formula gantian. Mesti nak test kamu punya formula panjang lengkuk. Mesti nak test kamu punya formula luas bulatan. Kemudian idea nak guna segitiga mana, dia akan test kamu dengan tu. So 3 markah, segi 4 ini K1, kemudian tambah K1, ini tak ada dah markah sebab tadi dah bagi kat atas tu. Dan jawapan 1 markah. Okey? 3 markah. Banyak juga markah kat situ. Alright, next question 17. Ada soalan sampai sini? Boleh kita teruskan? Ada? Ada ke tak ada? Oh, ada ramai orang. Okay, very good. Ramai ada hari ni. Ariana okay tak? Zihao okay tak? Sarah boleh follow setakat ni? Chin boleh follow? Chuan Teng? Bunyi boleh follow tak? Okay. Cikgu harap kamu boleh buat lah soalan yang ini. Okay, very good. Kita terus Kita teruskan soalan 17. Dia bagi sebuah bulatan berpusat O, ini ada satu bulatan, jejari bulatan ialah 10. Jejari dia 10 dah beri. SP adalah tangent, SQ adalah tangent. So kalau tangent sudut sana 90 darjah, dia bersudut tegak. Okay, itu maklumat kalau dia tangent. Okay, dia mesti bersudut tegak dengan jejari tu. Right, kemudian diberi panjang lengkuk PRQ. PRQ ialah 20, panjang lengkuk PRQ. Cuba tengok mana, oh ini. Okay, ini adalah 20.94. So itu dia panjang lengkuk, formulanya adalah J theta. Ingat sama dengan 20.94. Jadi kita akan guna tu nanti. Baik, sekarang tak timbul warna tu. Okay, cikgu guna warna lain. Okay, yang ini adalah 20.94. Right, sekarang kita nak cari angle POQ dalam radian. POQ, sinilah. Tadi kan kita dah tahu formula dia. J theta sama dengan 20.94. Panjang lengkuk kan? Ini formula panjang lengkuk, J theta. S sama dengan J theta. Alright, so jejari kita ambil jejari dia, jejari bulatan tu sebab lengkuk bulatan ini, so ambil jejari dia lah 10 darab theta, kita memang nak cari sama dengan 20.94. So berapakah theta kelas? Sudut tu berapa? Berapa? .094. Okey, itu sudut POQ. Kita selamat lebih baik guna dia punya soalan. Sudut POQ. So, sudut POQ 2.094. Bahagi 10 kan? 2.094 dan itu adalah dalam radian. Ingat kalau kita guna formula-formula ini, sudut kita adalah dalam radian. So jawab soalan dia sudut POQ sebab dia nak sudut POQ. Jadi 2.094. Tadi cikgu guna simbol theta kan? So theta tu adalah POQ. Kamu bagi tahu balik.
Okey, kita teruskan. Kalau cikgu laju bagi tahu. Right. Now, cari panjang PS. Okey ni PS ni. Okey. PS yang tu. Jadi nak cari panjang PS. Baik. Tadi kita dah tahu sudut 2.094, is that 2.094, 094. Jadi sekarang soalan minta panjang PS. Kita boleh guna formula apa? Ini kamu kena mahir bermain dengan soalan tu. Baik. Kalau kamu perhatikan, kamu boleh dapat satu segitiga sudut tegak kat situ. Okay, sebab kita tahu sudutnya 90 darjah dan kita boleh dapat separuh sudut di sini. Akhirnya kalau kita nak cari PS, kita boleh guna formula apa? Boleh guna formula apa? Kamu kena tahu fikir sikit lah yang ni. Kena pandai buatkan. Cari segitiga. Okey, tajuk bulatan dengan segitiga tak boleh lari. Sin, cos, tangent, luas segitiga tu tak boleh lari. Dia ada hubungan. Okey, apa formula kita boleh guna untuk cari PS? Tangent lagi sekali, Lian J kata. Orang lain? Nampak tak? Kita boleh guna tangent. Orang lain nampak tak? Kita boleh guna tangent sebab kita dapat cari sudut separuh ni. Okey, sebelum tu bagi tahu cikgu 2.094 ni dalam radian. Kalau dalam darjah berapa? 2.094 radian sama dengan berapa darjah? 119.98 darjah. Okey, ini. Baik, jadi 119.98 tu untuk POQ. Okey, ini untuk POQ. Kalau kita nak POS saja berapa? Kalau kita nak POS saja, bahagi 2 kan? Okey, POQ bahagi 2. Nampak tak semua orang? So kita dapat 59.99, betul ke? 119.98 bahagi 2. Okey, semua orang dapat ni? Semak, jangan tak semak pula. Betul tak tu? 59.99. Orang lain? Kamu lambat respon cikgu. Iban dapat tak? Betul lah Meli? Betul Meli? Okey, 59.98 Iban dapat. Dia bergantung pada kamu punya pi tadi tu. Titik perpuluhan yang kamu ambil, round off kamu. Okey, tak apa kita teruskan sebab kita nak tengok final answer. Okey, jadi POS adalah 59.99. Jadi tadi boleh guna petua tangent kan? Sudut bertentangan, sisi bertentangan bahagi sisi bersebelahan dapat tangent 59.99. Okey, maksudnya tangent 59.99 sama dengan PS bertentangan dia bahagi bersebelahannya 10. So PS kita boleh dapat 10 darab tangent 59.99. So berapa jawapan ni? Okey, berapa jawapannya? 17.31 Welly kata. Orang lain dapat? Okey, Lian Ji pun dapat. So sentimeter 17.31 sentimeter. Shin Yi 17.31. Okey, thank you. Betul lah tu. Sebab ramai dapat kan? Okey, area of shaded region. Dia nak luas kawasan yang berlorek itu. Luas kawasan yang berlorek. Jadi macam mana kira luas kawasan yang berlorek? Ini dia. Any idea? Nak yang berlorek aja. Boleh tak kamu cari luas POQS? Boleh cari luas POQS tak? Okey, idea dia fikir baik-baik. Kamu kena fikir yang ni. Otak kamu kena jalan. Kamu kena jalan sama-sama. Okey, POQS ni kamu cari kemudian kamu tolak dengan sektor POQR. Tolak yang tengah ni, sektor POQR.
Jadi tu je cara nak cari luas shaded region tu. POQS tolak POQR. Okay. POQS tu adalah dua segitiga atas tambah segitiga bawah. Okay, segitiga yang atas ni tambah yang bawah ataupun darab dua je. Dapatlah POQS. Jadi sekali lagi nampak tak? Segitiga lagi. Segitiga kamu tak boleh tinggalkan untuk tajuk bulatan ni. Jadi carilah luas segitiga. Boleh je guna setengah, darab tapak, darab tinggi. Okay. So kita akan buat, ambil yang atas tu, tapak dia berapa, tinggi dia berapa? Ambil yang mana-mana, sudut tegak tau, bukan, jangan ambil hypotenuse. Hypotenuse tak boleh ambil OS. Kena ambil yang bersudut tegak tu. Ini tapak 10 tu tinggi ataupun kamu kata 10 tapak, PS tu tinggi. Jangan ambil OS pula. OS tu hypotenuse tak mau ambil sisi terpanjang. Okey, so katalah cikgu guna untuk kawasan yang berlorek. Alah, dia duduk kat atas pula. Mesti tertinggal kan. Alright, tak apa. So cikgu gunalah yang di atas tu POQS. Maksudnya dia ada dua segitiga. Segitiga yang di sana adalah setengah darab 10 darab 17.31. Okey, faham Yang dalam ni adalah segitiga POS. Okey, ini POS, segitiga POS. Setengah, darab tapak dia 10, darab tinggi dia PS. Okey, itu dia. Kemudian cikgu darab dengan 2 sebab cikgu dah nampak POQS terus. Okey, kemudian tolaklah dengan POQR. POQR, apa formula boleh guna tu? Sektor kan? Tadi kan cikgu dah bagi tahu mesti test kamu dengan luas sektor. Setengah jejari kuasa 2, 10 kuasa 2, theta 2.094. Tengok ini, luas dia setengah J kuasa 2 theta. Okay, yang ni luas sebelah ni setengah darab tapak, darab tinggi, PS. Okay, kemudian darab dengan 2 sebab ini sama. Okay. Alright. Berapa kat sini? Soalan C. Sebelah sini, kira baik-baiklah. Tolong cikgu sebelah sini dulu. Sebelah kiri dulu berapa jawapan? 2 dengan 2 ni dah boleh potong. 10 darab 17.31, 173.1. Gerakkan titik saja. Okey, sebelah kanan. Lian Ji, sebelah kanan. 1/2 darab 10 kuasa 2 ni 50. 50 darab 2.094 berapa? 104.7. Okey, 104.7 sama dengan jawapannya cikgu tu. Jadi berapa sini dapat? 68.4. 68 berapa kamu dapat? 68.4. Okey, 68. Orang lain, cikgu nak tengok jawapan. Mesti ada berbeza-beza kan? Shinyi dapat berapa? Shinyi, Biling? Mesti ada berbeza dengan jawapan yang diberi. Cikgu dapat 68. Tadi cikgu kira 68.44. 68.27 Iva. Iva dah jauh. 27. Jawapan bagi 37. 2, 3, 4. Sini dapat 68.40. Okey. Cikgu jangkakan kalau soalan macam ni, dia akan bagi sekitar 68.3. 68.4 ni 68.2 lebihlah 25. Ni 45 cikgu rasa dia akan bagi. Sekitar ini julat dia. So kamu jangan panik sangat. Cuma cikgu nak pesan jangan bundar terlalu awal. Okey, kat sini ni kan kita bundar awal kan. Okey, jangan bundar dia terlalu awal. Dalam pengiraan, cikgu selalu pesan, setiap tahun cikgu pesan perkara ni. Dalam pengiraan ni kita bundar banyak tempat perpuluhan tak apa. Bagilah dulu 3 tempat perpuluhan sebab ini belum jawapan akhir. Sini pun sama. Dalam pengiraan kita jangan bundar banyak sangat. Dia adalah 3-4 tempat perpuluhan. Okay, kemudian final answer tu baru bagi 2 tempat perpuluhan ataupun 4 angka berarti. Dia mempengaruhi jawapan kita ni kat sini. Okay, lagi satu. Cikgu nampak julat tu ada banyak sebab soalan ni tak bagi nilai pi.
Kadang-kadang soalan dah lock. Bila dia dah beri pi sama dengan 3.142, maksudnya dia dah lock kamu, dah kunci jawapan kamu tu tak akan berbeza besar. Biasanya dia akan bagi 3.142 lah, sebab kalau guna 22/7, jawapan tu pun masih ada julak besar. Tapi kalau soalan tak bagi, kamu boleh tekan kalkulator punya pi, tak ada masalah. Okay, ni dia tak beri, so sebab tu ada julak yang besar. Kamu jangan risau sangat, cuma jangan terlalu jauh. Janganlah dapat 69 pula, tu jauh lah. Okay ya, semua orang faham ke? Faham? Okay, 3 markah untuk soalan atas tadi. Billing okay. Cikgu harap yang lain okay. 3 markah untuk soalan atas tadi. Idea mesti pada guna tangent ni, satu idea. Kemudian jawapan ini, satu jawapan. Sudut ini, POS, 1 markah. Okay. Untuk yang bawah ni, 3 markah. Patutnya banyak markah ni. Kat sini sepatutnya ada 4 markah. Okay, tak apa. Kita tengok. Segitiga. Itu K1. K1. Sepatutnya tolak ada markah. Tapi kat sini terus jawapan. Tunjuk kamu cari segitiga tu dapat 1 markah. Tunjuk kamu guna formula. Kan cikgu bagi tahu tadi. Guna formula je dapat markah. Guna. Jangan tunjuk formula saja. Mesti guna. Dapat K1. Dan jawapan bagi dalam round dengan 1/40, bagi 2 ataupun 3. Okay. Baik, kita teruskan. Kalau nak tanya boleh tanya, cikgu boleh berhenti dulu. Kita teruskan soalan 18. OWQ, OWX. Okay, pusat O, cari, ni dia dah log dengan nilai pi. WOS in term of pi. Okay, WOX dia nak ni. Senang saja. Dia dah bagikan sudut. Dia dah bagi sudut 135. Dia minta kamu tukar je. Is that the question? Katanya 1 markah je sini. Okay. Tak boleh beri 2 markah. 1 markah je. So kamu ambil lah 135 bahagi 180 darab 3.142. Macam tak yakin pula itu yang dia tanya. Okay, berapa jawapan? Sama? 0.75. Ini dia nak dalam sebutan pi, so biarkan pi. 0.75 pi. Boleh tulis 3/4, tak ada masalah. 3/4 lah, 0.75. Okay. 3/4 pi. Boleh? Dua-dua boleh. 3/4 pi. Boleh? Okay. Alright. 1 markah je. Tak adalah 2 markah tu, 1 je. Okay, next. Soalan B. Perimeter dalam cm sektor OWYX yang luar ni. Perimeter. Okay, kalau perimeter saja ada bulatan, mestilah guna formula ini. Guna formula ini mesti dah ada 1 markah. Ingat tu. Perimeter lilitan kan? Lilitan keliling tu. Lilitan bulatan ke ataupun ukur lilit. Jadi mestilah ada markah untuk guna J theta. Alright. Kita baca soalan dia. Dia nak OWYX. So keseluruhan lah. Sini kita nampak. Sini dah guna formula J theta. WYX adalah J theta. Jejari dia adalah WO ataupun OX 3. Theta dia adalah ini 135 tadi. Senang je ni. Okey, kemudian dapat yang luar. Yang sini WO tambah dengan OX. Okay, quite easy question sebenarnya. Kamu boleh score yang tu lah. Cuba. Jadi perimeter dia kita ambil 3 tambah 3 tambah J theta. Okay, J theta. Cikgu tulis dulu. 3 tambah 3, 6. Tambah jari adalah 3 dan theta mesti dalam radian. Tadi berapakah? 0.75 pi. Okay. 0.75 pi kita kena ganti sekarang 3.142. Okey, seberapa? Berapakah? Soalan B. 13.07. Dapat tepat 13.07 cm. Okey, cikgu rasa kamu dah boleh agak kat mana dia akan beri markah.
Markah mestilah pada guna J theta. Cikgu dah cakap tadi dia guna J theta, 1 markah. Kemudian 3 markah. Dia tambah sini, 6 tambah 1 markah dan jawapan 1 markah. Stand alone jawapan tu. So kalau ini salah, yang atas tu salah, dia boleh beri markah jawapan dengan syarat yang atas tu bawa daripada pengiraan yang tadilah. Okay. C. Area of shaded sector OWYX. OWYX, soalan ni direct sangat. OWYX. Okay, tanya terus saja. Jadi itu adalah luas sektor lah. Luas sektor formula dia setengah J kuasa 2 theta. Ingat tak semua orang? Setengah J kuasa 2 theta formula ni ingat setengah J kuasa 2 theta luas sektor. So OWYX. Cikgu macam tak yakin je betul dia tanya ni Sangat direct. Okey, setengah. Jejari dia adalah 3 kuasa 2. Theta dia tadi 0.75 darab 3.142. Betul tak ni? Okey, apa jawapan? 10.604. Sama Sebab soalan dia sangat direct. 604. Lagi satu kamu tak dapat julat yang besar sebab dia beri ni. Pi dia dah bagi nilai. Dia dah lock untuk pi. So julat tak akan besar. 10.604. Okay, area of segment WYX. So kena faham tembereng tu yang mana satu. Semua orang kena faham sebab dia sebut aja, dia tak warnakan apa kan, apa tak ada. Disebut aja tak warna. Luas tembereng WYX. So WYX inilah tembereng. Bahagian-bahagian bulatan ni daripada tingkatan 2 dah belajar. Kena tahulah tembereng yang itu. Okay, formula tembereng kamu boleh cari sektor. Okay, luas sektor tolak luas segitiga. Boleh guna formula ini. Okay. Jadi luas sektor kita dah ada tadi. 10.604. Ambil saja luas semua. WOXY dulu. Kemudian cari segitiga. Kan cikgu cakap tadi luas segitiga dengan bulatan memang tak boleh dipisahkan. So luas segitiga ni boleh guna formula setengah. Ingat tak kita belajar penyelesaian segitiga? Okey, setengah AB sin C. So AB kita adalah sama J kuasa 2 sin C. Sin 135. Sin cos tangent mesti guna sudut dalam darjah. Okey. So kita dapatlah jawapan. 10.604 tolak setengah. Jejari 3 darab 3. 3 kuasa 2 sin 135. Okey. Berapa jawapan kelas? Dapat ke 7.422 tu? Yang J dapat? Okey, Eva dapat 7. Sama. Welly 7.42. 7.422 lah. Okey, cikgu sekali lagi. Welly memang bagi 7.42 ke? Okey, dalam let's say ada orang lain pun lagi lah kalau bagi jawapan 7.42. Baik, cikgu dah pesan hari tu. Mungkin kamu lupa ke apa ke dengan baik-baik. Kalau nilai tu kecil. Okay, kalau nilai kecil, jawapan tu nilai dia kecil. Satu tempat perpuluhan saja. 7.422. Kalau nilai kecil bagi 4 angka bererti ataupun 4 angka bererti. Maksudnya jangan bagi dua tempat perpuluhan sangat. Bagi 3 tempat perpuluhan macam ni. Kalau nilai tu besar, kita boleh bagi terus 4 angka bererti atau macam kita kira indeks kan. Indeks katakan kita dapat 173.21. Okey, kita boleh bagi jawapan 173.2 sebab nilai ni besar. Dia kategori besar. Okey, jawapan bila kamu nak bundar, akhir punya jawapan 4 angka bererti ataupun kalau nombor tu terlalu kecil bagi 3 tempat perpuluhan.
Okey, 4 angka bererti ataupun 3 tempat perpuluhan. Kalau nombor terlalu kecil, bagi 3 tempat perpuluhan. Okey, 7.422. Faham ke yang lain? Kalau nombor tu besar, tak apa. Sebab perpuluhan di belakang tu tak main peranan sangat pun. Jadi kita boleh bagi 173.2. Sebab ini masih dalam syarat 4 angka bererti. Tapi kalau kamu bagi 173.21 pun boleh, lagi bagus. Tapi diterima yang ni. Itu beza jawapan besar dengan nilai kecil. Kalau satu tempat perpuluhan, cuba bagi 4 angka bererti. Okey? Boleh? Orang lain pun ingat. Welly ingat orang lain pun ingat. Dah dapat jawapan dah ni. Dah dapat jawapan, pastikan markah untuk jawapan tu ada. Okey, jangan kita benda-benda simple tu. Benda-benda ringkas lah, maksudnya kat sini yang ringkas tiba-tiba salah pula. Tak boleh terima pula jawapan. Kenapa? Sebab bagi tak cukup tu syarat dia. Kalau cikgu tak periksa kertas, cikgu pun tak tahu. Kalau cikgu yang mengajar tak periksa kertas, dia pun tak tahu. Kenapa tak boleh 7.42? Tapi dalam pemeriksaan memang macam tu. Okay, ya? Cikgu cuba sampaikan apa yang cikgu tahu untuk kamu. Jangan buat kesilapan-kesilapan macam ni. Alright, kita teruskan. Soalan 19, persamaan serentak. Nak cikgu explain tak? Boleh ke jawapan ni? Dapat jawapan ni tak? Okey, cikgu tunjuk sikit je tukarkan ini yang linear sebagai perkara rumus. 3Y, okey good. Lian je dapat sebab soalan ni mudah aja. 5 markah, pastikan kamu dapat. Okey. Okey good. Sekejap cikgu tunjuk yang ni je. Bila dapat pecahan untuk yang lain. Okey, yang lain. Kalau soalan nampak pecahan, bukankah dia susah untuk kita? X per Y tambah 4Y per X sama dengan 5. Okey, untuk persamaan serentak, cikgu tak tunjuk semualah. Kamu tukar ini saja sebagai perkara rumus, kamu dah dapat markah 1, P1. Kemudian markah 2 adalah gantian. Okey, untuk gantian tu kamu kena ganti dalam formula, dalam persamaan tu biarlah mudah, dah dipermudahkan. Okey, kamu kena samakan pembawah ni. Samakan yang bawah ni dulu. Okey, jadi di sebelah kiri kena darab dengan X atas bawah. Di sebelah kanan kena darab dengan Y atas dan bawahnya. Baru dapat kan. Okey, sini kita hilangkan pecahan tu dulu. Okey, sini darab X, sini pun darab X, sini darab Y, sini pun darab Y. Okey, barulah yang bawah tu akan jadi sama. 4Y kuasa 2 bahagi XY sama dengan 5. Okey, X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan 5XY. Okey, ini persamaan yang lebih mudah lah. Gantikan masuk dalam persamaan 2. Okey. Selesaikan bila ganti masuk. Cikgu tunjuk sampai ganti. 4 tambah, is that X? Oh X 3Y tambah 2. Okay, sabar sekejap. Cikgu nak bantu yang lain-lain ni. Alright, so kita akan ganti X. Bila ganti, kita hilangkan yang ada tu lah. Jangan tulis lagi dah yang ada ni. X ni tak mau tulis lagi dah. Okay, kita gantikan yang baru. Ganti dengan apa ini dia? Okay. Sekarang kita akan gantikan dia. X dia adalah 3Y tambah 2. Jangan tulis dah X tu. Kuasa 2 tambah 4. Y tak payah ganti. Y kuasa 2 sama dengan 5X sekali lagi. 3Y tambah 2 darab Y. Okey, cikgu perlu tunjuk ini sebab ini ada markah kat situ. Gantian. Okey, gantian beri kamu 1 markah lagi. Okey, 1. Dan selesailah kira baik-baik. Nah, cikgu nasihatkan kamu jangan risau kalau kamu punya persamaan tu tak sama dengan kawan, biarkan. Kamu hanya akan hilang 1 markah sahaja daripada 5. Banyaklah. So jangan start, jangan buang terlalu banyak masa kat sini. Susunkan persamaan itu, pastikan kamu dapat kuadratik. Pastikan kamu dapat kuadratik, maksudnya mesti dapat dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Pastikan kamu dapat itu. Okay, tak kira lah tak sama dengan kawan pun tak apa, janji dapat kuadratik. Kemudian faktor. Faktor ini bagi 1 markah. Kemudian baru bagi jawapan. Kalau sini Y, kita akan dapat jawapan Y dululah. Y2 sama dengan berapa?
Okey. Kalau tak boleh faktor, kita guna formula. Ingat tak formula? Okey. Y sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC. Punca kuasakan ini bahagi 2A. Okey. Kena tunjuk faktor, kena tunjuk formula. Kalau guna formula, gantian dalam formula. Baru bagi jawapan, dah dapat Y. Jangan seronok sangat. Baca soalan balik. Dia nak selesaikan, maksudnya dia nak Y dan dia nak X. Okey, jawapan Y dua-dua ni mesti betul, 1 markah. Jawapan X ni dua-dua mesti betul, 1 markah lagi. Okey, kat sini lah cikgu selalunya risau kat sini. Kamu stuck kat sini, kamu stres kat sini. Jangan risau, teruskan saja walaupun persamaan yang kamu dapat tu tak sama dengan kawan, tak apa. Janji kamu dapat kuadratik ada kuasa 2. Okey, janji boleh dapat persamaan yang kuasa 2. Ada AX, ada B, ada C. Okay, Nisa. Nisa ada kat sini kan? Cikgu sebut tak apa Ulfa, Sarah, okay. Ci Hong, hai Ci Hong. Okay, siapa lagi? Semua-semua orang lah. Okay, pastikan dapat kuadratik, faktor. Tak boleh faktor, guna formula. Jawapan kamu lari dari skema, jangan risau. Lari dari skema memang selalu soalan ni. Dia akan tolak markah yang pertama je. Markah yang kedua dapat balik. Asalkan kamu guna formula ataupun faktor dengan betul. Okay, dia akan tolak jawapan sini saja, bawah dapat balik. 4 daripada 5 tu banyak. So jangan gusar, okay. Pastikan dapat kuadratik saja. Macam mana cikgu nak ingatkan kamu selalu ni? Sekarang kamu ingat, nanti kamu lupa. Okay, alright. Cikgu terus. Soalan 20. Okay. Ada soalan tak sampai sini? Boleh cikgu teruskan? Jadual menunjukkan maklumat berkaitan 4 bahan E, F, G, H yang digunakan pukul berapa dah? 10.33 dah. Yang digunakan untuk membakar sebiji kek. Okey, itu dia. Tapi dia beri perubahan indeks harga dari tahun 2014 ke 2018. Okey, kita habiskan soalan ni boleh? Lepas tu kita stop. Okey, baik. Perubahan indeks harga dari tahun 14 ke tahun 18. So, ini boleh bagi kamu indeks harga sebenarnya. I 18, 14. So ini boleh tulis, kalau dia kata naik 30%, kita boleh tulis 130. So tahun asas kita adalah tahun 14. Okay, tahun asas adalah tahun 14. Alright, yang ini dia akan naik 25%, maksudnya 125. Sini 140. Kalau kita tukar dia dalam bentuk indeks. Sini 120. Semua orang nampak tak yang itu sebelum ni? Dapat tak? Okey, percentage bila dia kata peratus, total dia berapa ni? Jumlah semua tambah mesti dapat berapa? Ini common perkara yang kadang-kadang student bila dalam exam dia dah terlupa. Okey, good. Ni common lah. Selalunya macam tu. Bila dalam exam dah terlupa. Kena ingatlah kalau dia guna peratus, jumlah mesti 100. So kalau jumlah 100, X ni berapa? 20, 10, 30, 30, 40 dah 70. So X mesti berapa? 30. Okay, Eva. Lian je Eva. 3. Eva dah type apa sebenarnya tu? Okay, 30. Alright. Jadi ingatlah kalau dia bagi peratus, mesti total dia 100%. Kalau dia bagi darjah, total dia mesti 360. Okay? Jadi jangan stuck kat situ. Baik, sekarang soalan A. Kos pembuatan kek adalah 51. Okay, sekarang dia sebut kek tau. Dia sebut kek, untuk maklumat tu dia sebut kek adalah RM51 pada tahun 2018. Okay, soalan A. Jika harga barang E, tengok E saja, 2014 adalah RM5, cari harganya pada tahun 2018. So, kita akan refer pada E sajalah dulu, tengok E saja dulu. Okay, tengok E. Jadi kita dah ada hubungan tadi untuk E. Indeks harga dia 1814 adalah 130. Jadi, cara kita dapat indeks harga tu adalah P18 bahagi P14 darab 100. Untuk bahan E adalah 130. Cikgu rasa
Okey, cikgu rasa semua orang boleh buat ni. Cikgu rasa boleh je kamu buat kan? Okey, dapat tak jawapan? Sama tak jawapan dia? Apakah jawapan dia? RM6.50. Okey, so kita gantilah yang betul-betul. Ini adalah 14 sama Welly. Okey, ini adalah 14. Maksudnya kita akan cari P18 bahagi 5 darab 100 sama dengan 130 P18. Kiralah macam mana pun sebab markah pada gantian 1, pada jawapan terus 1. So 130 darab 5 bahagi 100 itu adalah RM6.50. Okey, 2 markah cikgu dah sebut tadi. 1 gantian, 1 jawapan. Okey. Gantian dah kat sini dah ada gantian dah ni. Cuma tinggal P18 je tak tahu. So kat sini dah beri markah. Dan jawapan 1 markah. Dan mesti 2 tempat perpuluhan sebab ini harga. Okey, harga RM6.50. Jangan bagi 6.5. Pemeriksa anggap kamu tak faham apa yang kamu cari. Okey, RM6.50. Soalan B. Okey, peratus penggunaan bagi beberapa bahan ditunjukkan dalam jadual. Okey, hitung kos pembuatan yang sepadan pada tahun 2014. Kos pembuatan. Bila disebut kos pembuatan, kos maksudnya keseluruhan. Okey, dia tanya keseluruhan. So kena buat apa dulu? Dan tengok mak pun banyak tu. 5 markah. Kamu kena buat apa dulu ni kelas? Rasanya nak kena buat apa dulu? Sebab dia cerita tentang kos. Jauh jugalah. Indeks gubahan. Okey. Okey, so kena cari indeks gubahan dulu. Lian Cik kata, Ibu kata, cikgu rasa orang lain pun ada kata dalam hati, cikgu tak dengar. Cari indeks gubahan dulu. So cari indeks gubahan dulu, kita buat macam tadi lah. Okey, tadi cikgu tulis balik 130, 125, 140, 120. Sebab tu markah dia banyak. Okey, sini X adalah 30 tadi. Okey, I bar sama dengan indeks gubahan tu boleh beri kamu 3 markah. 2 markah. Indeks gubahan saja 3 markah. So kira 130 darab 20, tunjuk dulu. 125 darab 125 darab 10 tambah 140 darab 30 tambah 120 darab 40 bahagi, nampak macam banyak nak tulis kan? Kena tulis, jangan malas. Bahagi 100. Kena tulis, okey? Sebab kat situ 2 markah. Kamu tak tulis, hilang tu nanti 2 markah. Sini bahagian atas tu saja, atas saja 1 markah, bahagi tu semua dan jawapan boleh pergi 1 markah. Okey, apa jawapan dia? 128.5. Okey, dah ready dah. 128.5. Okey, cepat sikit Alright, next. Belum habis lagi. Dia tanya kos pembuatan untuk tahun 2014. Tadi dia dah bagi cikgu rasa kos pembuatan untuk tahun 2018 kat atas tu. Ni. Okey, kos pembuatan 2018 adalah RM51.40. Tadi dia bagi. Okey, sekarang dia tanya kos pembuatan yang sama untuk tahun 2014. So kita guna itulah. Baik, okey, kita kira sekarang. Kita boleh guna ini dan P18 sebab itu adalah 18 berdasarkan 14. P14 darab 100 samakan dengan 128.5. Kita boleh guna indeks gubahan walaupun guna formula price ni, harga. Dengan syarat harga ini adalah harga kos. Jangan ambil harga satu item lagi. Okay, cikgu dah banyak kali cakap yang ni. Okay, 51 40 sen adalah untuk 14. 5140 bahagi 18 P14 darab 100 sama dengan 128.5. Okey, berapa jawapan? P14 RM40. Okey, RM40. Ataupun kalau ini tulis RM40 boleh. Boleh bagi 40.00 ataupun tulis RM40. Maksudnya kamu tahulah itu ringgit. Itu
2 markah lagi. Ada cikgu lupa Okay, kamu tahu tadi jawapan ini 1 markah dan ini gantian. Gantian kat sini dah ada markah dan sini lagi 1 jawapan, 1 markah lagi. So altogether 5. Okay, soalan C. Kos pengeluaran dijangka meningkat 20% dari tahun 2018 ke tahun 2020. Meningkat 20%. Hitung peratus perubahan dalam kos pembuatan 2014 ke 2020. 14 ke 20. Okey, dia nak terus. Jadi kalau kamu kira dia naik 20%, kamu pun terus ambil 120 bahagi 100 darab dengan indeks gubahan tadi. 128.5. Apa kamu tengah cari ni? Kamu tengah cari indeks mana ni? Ataupun kita boleh guna petua titik kan kelas, ingat tak ada petua? 14, kemudian kita ada 18, kemudian kita ada 20. Kemudian sini 14 pergi 18 adalah 128 kan? Yang ni yang kita kira tadi adalah 14, 18, 128.5. Okey. Kemudian 18 pergi 20 itu dia kata naik 20%, maksudnya 120. Jadi kita nak cari 18 ni. Kita nak cari C, tu dia formula dia. Okey, berapa dapat? 120 darab 128.5 bahagi 100. Dapat berapa? 154.2. Tepat jawapan dia? Okey, 154.2. Boleh bagi satu tempat perpuluhan tak? Boleh ke bagi satu tempat perpuluhan? Boleh. Okey, jawapan bagi 154.20. Tapi ini bukan harga kan? Kalau dia bukan harga, boleh bagi 154.2 dan tadi cikgu bagi tahu sebab nombor ni besar. Belakang punya nilai tu tak main peranan sangat. Yang depan punya nilai tu yang main peranan besar. Okey. So itu 3 markah tu agak banyak. Cikgu rasa situ akan bagi 2 markah je kalau dalam exam yang sebenar. Okey. Gantian 1 markah, jawapan 1 markah. Kalau 3 markah tu untunglah kamu. Alright. So actually ada satu lagi soalan segitiga. Kita sambung soalan ni hari Khamis nanti. Ada soalan nak tanya cikgu tak sampai sini? Ada soalan nak tanya tak? Ada? Tak ada? Yang lain? Ada soalan nak tanya? Okay, very good. Ramai orang, ada 18 orang. Cikgu harap kamu buatlah latihan cikgu bagi ni. Buat bila kita bincang kamu dengar kalau ada masalah nak tanya. Kalau segan nak tanya sekarang nanti boleh tanya. Cikgu akan share ni dekat group. Kamu boleh refer mana-mana kalau nak tanya. Okay. So dah pukul 10.44. Kita bersurai dulu kat sini. Terima kasih sebab join kelas hari ni. Very good. Hari Khamis kita ada kelas. Cuba join lagi Baik, kita berhenti kat sini lah. Okay, boleh say goodbye. Boleh say thank you and then boleh leave the class. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Bye. Sama-sama. Bye.